Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Surah Al-Fal ayat yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah al-mar'atu salihah wal maskanul wasi', wal jarus salih, wal markabul hadi, wa arba'un minas syaqawah al-jarus su', wal mar'atu su', wal maskanul dayyiq, wal markabul su'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 tanda daripada kebahagiaan: al-mar'atu salihah, iaitu isteri yang salihah, wal maskanul wasi', dan rumah yang luas, wal jarus salih, jirannya orang-orang yang baik, orang salih, wal markabul hadi, dan kenderaannya adalah yang baik, yang selesa. Dan tanda daripada minasyaqawah, kesempitan, kesukaran, ataupun kalau bahasa kasarnya lagi kecelakaan, ya. Al-jarusu, iaitu jiran yang buruk, dan wal mar'atusu, dan isteri yang buruk dari segi akhlaknya, wal maskanul dayyiq, dan juga tempat tinggal yang sangat sempit, wal markabusu, dan kenderaan yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan kita dalam penuh kebaikan dan kita terhindar daripada sebarang kecelakaan. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia barisan pengurusan masjid sedia alam, yang berbahagia Pak Agung, seterusnya kepada sahibul fadilah, tuan imam kita, muazzin kita, para asatizah, tuan haji, puan hajjah, muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa, dilapangkan hatinya. Mungkin ada di antara kita yang hatinya dalam keadaan pelbagai perasaan, kesedihan, rasa kecewa, rasa tak tenang, diuji dengan pelbagai dugaan dan ujian. Maka dengan tabah dan sabar, terimalah ujian. Wa basyiris sabirin. Mudahan orang-orang yang seperti ini diberikan kabar gembira dengan kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi asbab untuk kita beroleh kebaikan, ketenangan di masa hadapan, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, alhamdulillah kita jumpa sebulan sekali lebih kurang. Bulan lepas saya tak dapat datang, kita ingat kenapa, ya, tak apalah. So saya harap tuan-tuan dalam keadaan sihat walafiat, dan kita punya masa lebih kurang 50 minit lah, insya-Allah. Ya, sebab isyak pun 8.24, sekarang 8.40, 7.40. Dapat 45 minit, 50 minit, berokey sangat tu, ya. Boleh maghrib, kalau forum lainlah, ya, boleh santak 2 jam, kan. Tapi bila kuliah ni, ya, dapat 40 minit, 50 minit, insya-Allah, ya. Sebab setiap malam kalau masjid ini saya dipahamkan ada kuliah, ya. Dan kalau ikutkan jadual saya malam besok, tapi oleh kerana
bila ada sebab-sebab tertentu. Tiba pula malam ni Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan tuan-tuan pun dalam keadaan uzur, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Jadi itulah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang perancangan, mereka merancang, Allah juga merancang, tapi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang lebih baik, insya-Allah. Jadi kita sambung lagi perbincangan kita dalam fiqh munakahat, tuan-tuan. Yang lepas kita cuma cerita pasal mukadimah sikit dalam bab perkahwinan, cerita soal perkahwinan, digalakkan supaya berkahwin dengan anak dara kalau boleh lah. Tapi dia memang dah tak nak dengan anak dara, dia nak janda juga, ya tak apalah, dah jodohnya kan. Banyaknya pun kita jumpa kat pejabat, ya, yang bujang-bujang kahwin dengan janda, kahwin dengan balu, ya, dan itu juga menjadi sunnah, sebab Nabi pun pernah berkahwin dan kebanyakan isteri-isteri Nabi kecuali Aisyah, ya, kecuali Aisyah seingat kita yang berstatuskan dara, tetapi yang lain adalah kebanyakan balu, ya, janda yang kematian suami dan sebagainya. Dan begitu juga dengan orang lelaki, ya, ramai je yang statusnya duda, sama ada bercerai ataupun dia kematian isteri, dia berkahwin dengan yang masih dara. Itu namanya jodoh masing-masing, tak ada masalah, ya. Dan saya kira mungkin ada di hadapan saya pun melalui pengalaman itu, insya-Allah. Tetapi orang kata kena terima jodoh, ya. Jangan putus asa lah, kata ala ustaz dah bercerai ni tak nak kahwin lagi lah. Jangan cakap macam itu, kan? Sebab saya kira kalau sini tak pernah cerita, saya banyak juga cerita. Ada yang macam itu ke ayatnya, kan? Ni kalau bercerai betul, jangan lupa daftarkan cerainya, kena ambil surat cerai tu, ya. Alah nak buat apa ustaz, bukan nak kahwin lagi ke? Jangan begitu, ada gunanya nanti. Tak ada. Macam itulah lebih kurang, tuan-tuan. Satu ketika, tuan-tuan, datang seorang lelaki bawa permohonan kahwin, kan. Saya tak mau berpasal sangat, tapi dia tengok saya macam-macam je lah. Dia macam, kan. Kata saya kata, kenal saya ke? Kok kenal? Saya minta maaf lah, kan. Kerana bila Jumaat, kan. Tak adalah ustaz, saya kadang-kadang malu diri sendiri. Lebih kurang ayat begitulah. Kenapa? Saya kata, tak adalah, teringat ustaz dulu sebenarnya pernah rasakan kita orang masalah rumah tangga ke gitulah, kan. Sampai mereka kalau cerai nanti tak nak kahwin lagi. Oh gitu. Saya dah boleh tangkap lah. Oh hari ni ada jodoh je. Alhamdulillah. Jadi gitu kan. Tapi dah baca aku, itulah kau eksis sangat. Aku dah cakap macam tu, ya ke? Aku cakap begitu kan, terbalik apa kaunter pejabat tu kan. Nak boleh cakap gitu, ya. Sebab kita tak tahu cerita kita yang ke depan, kan. Antal muqaddimu antal muakhir. Jangan kata dulu, ya. Kalau Allah nak bagi, dia akan bagi, kan? Gitu insya-Allah, ya. Baik, kemudian kita dah cerita sedikit yang lepas, cerita pasal melihat bakat isteri dan batasan yang dibenarkan dalam Islam adalah apa, tuan-tuan? Tuan-tuan nak tengok perempuan boleh, ya. Cuma muka dan tapak tangannya depan belakang, itu saja yang dibenarkan, ya. Lebih tak boleh, sebab muka melambangkan kecantikan, mata orang tak sama. Simpelnya begitu, senang, ya. Kalau saya tanya tuan-tuan, perempuan yang paling cantik sekarang ni, tuan-tuan rasa siapa? Pak Bilal kita ni, Pak Muazzin kita. Jawapan paling selamat, isteri. Padahal dah mati, iya ke? Silap gaya. Tapi Bilal jawapan ikhlas, insya-Allah. Isteri kita yang paling cantik lah, kan. Kita pilih, kita dah hidup kahwin dengan dia. Pak Bilal saya ingat kahwin dah lebih 20 tahun Pak Bilal, 30 tahun ada? 25 tahun, Masya Allah, hebat, Alhamdulillah, ya. Yang baru ni berapa tahun? Yang baru ni, ya, baru ni, belum lagi, kan? Mana lah tahu terlepas cakap, ya, saya lebih kurang 20 tahun, ya, Alhamdulillah. Jadi itu mata orang tak sama, ya. Jadi kalau tengok tapak tangan ini adalah untuk melihat kesuburan, ya, insya-Allah, ya. Baik. Kemudian kita masuk sikit lagi, tambah ni sikit tuan-tuan kat depan ni, iaitu bilakah lelaki boleh melihat perempuan yang bukan mahram, ya. Bilakah, ya. Yang mahram bukan ni, kalau mahram tu kita boleh tengok semua, tak, jangan salah faham. Kita dah bahaskan juga, tuan-tuan, pandangan fiqh jelas, yang boleh kita tengok semuanya, mudah bahasa mudahnya, faham kan? Semuanya hanya isteri sahaja, yang lain tak boleh.
Hatta anak perempuan kita ke yang paling dekat dengan kita pun tak boleh. Nak lagi dia sudah mula memayis. Ya, nak lagi dia sudah balik, itu lagi jelas. Kalau memayis tu maknanya kita nak boleh lagi lah istilah kalau setakat dia nak pakai apa, kalau memayis budak kan. Umur itu 7 tahun, 8 tahun, mungkin kat rumah dia masih pakai seluar pendek lagi ke contohlah. Tapi diajarlah benda-benda adabnya untuk dengan adik-beradik. Itu soal adab. Ya, soal adab antara adik-beradik. Ya, tapi kalau dah dekat-dekat dengan balignya, apatah lagi balignya, walaupun kita seorang ayah, kita tidak boleh melihat keseluruhan, ya, kecuali batasan tertentu. Sehingga saya dalam perbahasan ini disebut kalau kita dengan anak perempuan, ya paling dekat lah dengan kita anak perempuan, terkala anak kita dah besar lah senang kata balik, maka kalau di bahagian kepala dituntut hanya leher ke atas saja dibenarkan. Ya, kalau di bahagian badan kita ni lengan dituntut, lepas paras siku saja dibenarkan. Mana ke sini tak boleh. Ya kan? Sini ke bawah tak boleh. Ya, dan di bawah hanyalah selepas paras lutut dia. Ya, jadi kalau ke atas tak boleh. Ya, itu pandangan fiqh kerana menjaga muruah marwah, ya, bagi seorang wanita khususnya. Sama juga dengan yang lelaki. Betul dia adik-beradik, tetapi tak bolehlah sampai break. Kan? Adik lelaki, abang lelaki kat rumah pakai seluar pendek semata-mata seluar saja, tak boleh ditegah. Ya, kerana dia sudah melibatkan soal aurat, ya, soal muruah. Jadi sebaik-baiknya kalaupun kat rumah adiknya lelaki ke abangnya ke, kau tak nak pakai baju sekalipun, pakailah seluar jepun yang parasnya daripada penutup pusat hingga ke lututnya. Adabnya begitu. Dan sebaik-baiknya lebih sempurna itu lebih baik. Pasal apa tu? Nak menjaga perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Lepas tu tuan-tuan tak apa cakap, kalau isu sumbang mahram ni tuan-tuan pun boleh type sekarang yang ada pegang handphone ni tuan-tuan, boleh type Google, kan? Sumbang mahram antara kakak dengan adik berzina, abang dengan adik berzina, boleh tengok tuan-tuan. Ya, saya kalau kat pejabat yang pernah saya ingat kes yang melibatkan sumbang mahram ni tuan-tuan, sumbang mahram, bukan kes rogol lah lain dah. Ya kan, bapak rogol anak, atuk rogol cucu, yang sampai adik-beradiknya rogol-rogol budak perempuan, kan ada semua viral benda ni, semua kena. Ya, dulu saya di Jabat Agama pernah ada satu kes seorang perempuan, dia nak nikah, dia kata saya nak mohon walakim, saya tak nak bapak saya jadi wali, saya tak nak abang saya jadi wali. Boleh macam marah, ayat dia tegas. Bila kita tanya kenapa tak boleh, sebab bapak macam gini, tak boleh lah, saya tahu, saya cuma tahu lah. Akhirnya dia buka cerita, senang kata Ustaz, saya dah jadi bangsa rogol bapak saya, abang saya, macam mana dia orang nak jadi wali, saya tak boleh terima. Ini di antara kes yang saya jumpa. Tak apalah kalau nak juga pergi ke mahkamah, cerita kat mahkamah, hakim yang memutuskan saja kan. Apakah dia jatuh kepada soal fasik? Nanti kita akan bincang tentang bab fasik, bab wali tu jauh lagi lah, ya, tapi kita akan jumpa insyaAllah bab fasik. Wali yang fasik ni boleh gugur tentang hak dia untuk jadi wali, tapi dengan perintah mahkamah. Ya, itu satu contoh, ya. Dan pernah saya mungkin cerita dengan tuan-tuan kes yang jumpa seorang ibu, dia datang jumpa kita, minta pandangan, minta nasihat macam mana nak buat sekarang. Kenapa? Dia ni tuan-tuan, senang kata ada anak, dia ni janda, dia kahwin, ada anak. Saya tengok anak ada anak lelaki, anak perempuan, saya tak ingat. Lepas tu dia bercerai, lepas tu dia kahwin lagi. Bila dia kahwin lagi dengan suami yang baru dapat anak. Tapi soalnya beza jantina lah, lelaki perempuan. Cuma saya tengok anak suami pertama itu sedang. Tapi masalahnya tuan-tuan, bila remaja, mereka ni budak perempuan dengan lelaki dan adik-beradik diri, adik-beradik seibu ni melakukan zina. Melakukan zina tuan-tuan, mengandung pula tu. Kan? Nak nikah tentu tak boleh. Ya, jadi pun tak boleh buat apa-apa. Jadi dia pun dah rasa stres, malu sebagainya. Dia pun kata tak apalah, mungkin saya hantar ke kampung, luar daripada Selangor. Nanti kalau anak tu lahir, saya cadang nak bagi pada orang lah yang tak ada. Sebab dah terlalu malu, terlalu stres, tak boleh buat apa-apa. Sebab mereka ada beradik seibu. Macam mana nak kahwin? Tak boleh, sebab dia adalah mahram.
Kan? Dan ini semua berpunca daripada bila mana kita tidak menjaga batasan muru'ah. Anggota-anggota sepatutnya kena tu. Sebab tu Islam sangat mengambil berat dalam hal-hal begini. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita mengaji ni tuan teringat kita betul sangat kata orang-orang soleh, termasuklah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Kalau kita mengaji, belajar tu sungguh-sungguh, kan? Belajar sungguh-sungguh, jangan malas, jangan bosan. Jika tidak, kamu akan berada dalam kesesatan. Kalau dah terus kahwin pun tu, saya sebut ni, saya ingatkan puasa terus kahwin. Walaupun datang 2 hari, saya kata, gue belajar saya teman-teman ke, bodoh kursus kau kahwin ke, terus kahwin ke, belajar saya teman-teman. Usah bosan, boring, orang gelap, malesan. Aku tak cakap macam tu. Sebenarnya peserta saya pun Bangla, mana ada Pakistan, mana terkelip-kelip dah dia kan. Tapi saya cakap dengan dia, usah malesan, jangan malas, kena sungguh-sungguh dengar 2 hari ni. Sebab 2 hari ni kita nak mengaji ilmu fiqh, cerita rumah tangga, saya kata kena mengaji, kena faham. Kan? Kalau tidak, bersedialah kamu dalam bahaya kesesatan. Bahaya ni. Pasal apa termasuklah benda-benda macam itu. Sebab itu sampai perkara fiqh tidak membenarkan lelaki dan anak lelaki anak perempuan, terutama yang sudah membayar tidur, kena asing bilik tidur. Jangan dicampurkan anak lelaki dengan anak perempuan dalam satu bilik, tak boleh. Ya, kecuali kadang-kadang kita faham lah, usaha rumah saya sempit dan sebagainya, cuma ikhtiarkanlah. Ya, kalau tak ada juga kena kawal lebih sikit. Kalau tidak, jadilah benda-benda yang seperti ini ya. Ini yang kita sebutkan berdasarkan perbincangan yang lalu. Dan dalam hal ini tuan-tuan muslimin muslimat, yang ini sangat sebab tu. Cuba nak perhatikan ya, sama dengan lipat helikopter. Okey dah. Datang pasal kita dulu. Okey. Ya, sebab dalam hal ini tuan-tuan kita mengambil, saya nak habiskan bab ni sikit sebelum masuk bab ni ya. Itu ada sikit lagi. Sebab tu dalam hal ini Allah sangat memperingatkan kita, surah An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun ila al-akhir ayat surah Al-Azim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman. Yang beriman ni siapa? Yang meyakini Allah itu wujud dengan kekuasaannya, yang memiliki segala yang ada di langit, yang berada di bumi. Dan kita yakin dengan persoalan malaikat, kita yakin dengan soal perkara berkaitan kitab, dengan masalah Nabi dan Rasulnya, dengan kiamat, qada dan qadar, kan? Percaya dalam soal perkara sam'ian, perkara ghaibian, ya? Kita wajib yakini dan imani walaupun kita tak nampak. Kan? Contoh macam jin. Ya kan? Macam jin tuan-tuan. Tuan-tuan nampak jin tak? Adalah nampak slow jin. Nampak. Ya kan? Kita tak nampak, tapi kita kena yakin sebab jin itu wujud. Ada begitu. Syaitan, kita yakin tak? Kan dia yakin lah. Sebab syaitan itu wujud, iblis itu wujud, keturunan iblis itu wujud, kan? Zuriat iblis itu wujud, tentera-tenteranya wujud. Ya begitu. Jadi kita kena yakin di situlah. Ya, baik. Supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kemaluan mereka daripada maksiat, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada melihat yang haram dan melihat kemaluan mereka.
Jadi dah Allah dah peringatkan, jadi kita ambil perhatian supaya kehidupan kita ni sentiasa dijaga, ya, terutamanya yang ada iman ni, imannya kuatlah insya-Allah. Ya, sebab tu bagi orang Muslim ni tuan-tuan, kita sangat bersyukur, kita sangat dianjurkan supaya kita ni sentiasa berdoa. Itulah membezakan dengan orang kafir. Pasal apa tuan-tuan? Dengan doa-doa inilah yang kita yakin dengan Allah, Allah akan menjaga kita, kita terselamat. Ya, sebab dalam kitab tiba-tiba teringat dengan kita kongsi tak apalah, nak meyakinkan hebatnya Islam, ya, hebatnya baginda Nabi SAW yang menganjurkan setiap perbuatan kita dengan doa. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kita tidur sampai kita bangkit tidur, nak tidur lagi tuan-tuan, kan ada doa. Kerana mempunyai rasa yang sangat besar. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam hal ini, dalam soal bagaimana kepentingan berdoa ini, dia sebut, ya, dalam saya betul dalam cerita lah, dia teringat syaitan ini menggoda orang kafir dan orang Islam. Cuma syaitan ini dikatakan mereka juga berdialog, ya, kerana ada syaitan-syaitan yang badannya besar, gemuk, sihat. Ini syaitan-syaitan yang memang menggoda kepada orang-orang kafir. Tetapi syaitan iblis yang nak menggoda, mengganggu orang-orang Muslim ini, kedapatan mereka ni sangat kurus, ya, sangat rasa tak berbahaya. Kerana betul-betul hanya membezakan dengan adanya doa. Ya. Sebab kalau orang kafir, apa pun dia buat, dia tak ada doa, terus dia jalan aja. Kalau makan pun tak ada doa, setan tompang sam. Kalau dia bersama dengan isteri dia tak ada doa, setan tompang sam. Dulu situ berbeza dengan orang Islam. Kan? Kita bangun pagi je, kita pun tahu cerita 3 simpulan. Kita pun dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan doa, setan dah lintang putang, dah stres. Kan? Kita nak makan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan bam terperintahnya, dia tak ada peluang. Kan? Dia sampai muncul, dia ada stres tuan. Nak bersama dengan isteri, diajar doa. Bila nak bersama isteri baca doa, syaitan terperintahnya, dia tak ada peluang untuk mengganggu anak. Itu rahsia mengapa kita dituntut sangat berdoa. Termasuk dalam hal-hal begini, kita pun selalu minta dengan Allah perlindungan daripada syaitan. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita teruskan dekat sini, iaitu bilakah lelaki boleh melihat perempuan yang bukan mahram? Ini kita habiskan dari terjemah insyaAllah. Baik, bilakah lelaki boleh melihat perempuan bukan mahram? Bukan mahram ni siapa? Orang yang boleh kita kahwini. Yang ini kita dah bahas lama dah, ya. Bukan mahram maknanya ada dua, ya. Adakah dia bukan mahram yang sifatnya selama-lamanya bukan mahram kepada kita, ataupun adakah dia mahramnya itu mahram yang sementara? Ya, tapi ini lebih kepada perempuan yang bukan mahram, maknanya orang yang tak ada kena-mengena dengan kita, yang kita boleh kahwin dengan dia. Ya, bukan mahram. Ya. Baik, hukum yang lalu mengatakan lelaki haram melihat dan menyentuh perempuan yang bukan mahram tanpa sebarang hajat dan keperluan. Ya, ini asas yang kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Tapi yang isu kat Mekah ni yang banyak ni kan, sekarang orang pergi umrah kan, banyak ustaz macam mana kalau kita tawaf gitu begini dan sebagainya. Dengan itu biasa kita akan sebut ketika itu dalam keadaan masyaqqah, dengan asal kita tidak tersengaja menyentuh dan sentuhan itu tidak membawa kepada nafsu syahwat, maka tidak menjadi permasalahan. Mana boleh terus saja. Tapi kalau saja-saja kita sentuh menimbulkan syahwat pula, dibagi ketika itu boleh membatalkan wuduk, dan ketika itu kena wuduk balik, kerana bila nak tawaf mesti ada wuduk. Sa'i tak ada masalah, ya. Tuan-tuan tahu, ya, itu beza, ya. Tawaf mesti ada wuduk, ya. Tawaf ni kena serius betul-betul lah, ya. Niat kena betul, jangan lari, terus diingatkan selalu, ya. Sampai mereka kalau kita ikut jamaah pun, kita tawaf tu kerana Allah Ta'ala ibadah. Ya, bukan kita nak ikut mutawif, ikut nak tawaf tu kerana apa ikut mutawif? Jangan. Ya,
sebab dia boleh merosakkan ibadah tawaf tersebut. Jadi niat tawaf itu kerana Allah, sebab itu diajar kepada orang yang pergi umrah ni kena ada ilmu, ya. Orang yang baru pun dia akan bagi tahu. Sebab ini kalau masa kata tuan-tuan pergi umrah kali pertama, bila sekarang dah masuk King Abdul Aziz yang pintu kat bawah tu dia bagi tahu. Okey, kita akan start ni last ni. Turun tawaf ni kita start benda ni. Jadi, okey, kalau andai kata terpisah, jangan pusing tu cari mutawif, jangan. Teruskan 7 kali yakin. Tawaf habis, lepas tu ke pintu sana, terus pergi ke sa'i. Kalau terputus, sebab menjaga niat ibadah tawaf. Kalau sa'i ni okey lagi lah, sebab ada wuduk pun boleh dia boleh jalankan, ya. Berhadas kecil dia boleh jalankan, tak ada masalah, ya. Baik. Jadi dia kata sekiranya seorang lelaki perlu melihat atau menyentuh perempuan kerana sesuatu keperluan, ia dibenarkan. Hajat dan keperluan adalah timbul dalam perkara-perkara berikut. Maknanya boleh atas sebab-sebab tertentu, jangan suka-suka, ya. Yang pertama, untuk keperluan perubatan, ia diharuskan kerana pengharamannya membawa kepada kesulitan, ya. Islam adalah agama yang mudah, tapi bukan memudahkan semua hal. Jangan salah faham pula. Islam itu agama yang mudah, tapi bukan memudahkan semua hal. Sampai Islam dipandang macam tak ada prinsip, macam tak ada undang-undang. Jangan. Itu yang kita kena selalu apabila dekat masjid, dekat pejabat. Dikawinkan Islam yang Allah yang suruh, sunnah Nabi. Islam tak suruh kahwin. Dia sibuk-sibuk suruh isi borang lah, itulah, HIV-tas lah, apalah, nonton. Allah, pening kita tu. Borang-borang, saya berhenti dengan tuan-tuan. Dia datang jabat nak kahwin, borang. Pakai borang-borang. Zaman Nabi mana ada pakai borang? Oh, tu cerita zaman Nabi tu, ya. Kalau aku jentik telinga dia tu agak-agak ingat kan zaman aku jentik tu. Bebel. Kalau begitu, apa kau datang jabat kamu? Ngapa kata kau jabat kamu? Orang apa yang pandai kau dikawin lah. Ngapa kena boleh aku ni? Ngapa? Hebat. Geram dah tu cakap jauh tu. Kalau betul kata tak payah ikut peraturan, apa kau datang jabat agama? Buat apa kau jumpa juru nikah? Buat apa kau nak buat suruh nikah? Buat apa? Kalau kau pandang semata-mata hukum syar'i, silalah nikah, tak ada masalah. Kan? Kalau contoh Pak Bilal kan, contoh di Pak Bilal. Pak Bilal ada anak perempuan tak? Tak ada, semua anak lelaki. Contohlah, kahwin lagi ada anak perempuan. Contoh. Ini rakaman isteri tengok tak? Ini Bilal bin lain kat sini. Katalah Pak Bilal ada anak lelaki. Nanti kita dah lepas rukun nikah kita anak perempuan. Kan? Lepas tu Pak Bilal nikahkan terus sebagai bapa. Nikahnya sah. Walinya ada, perempuannya ada, lakinya ada, saksinya ada, ijab kabulnya ada. Nikahnya sah. Baca orang-orang dulu-dulu. Ya kan? Orang-orang dulu-dulu pun tuan-tuan kita cakap, ya. Orang dulu-dulu pun kalau kata sekadar dia nikah tahun 70-an, 60-an, 50-an, surat nikah ada lagi tu. Daftar nikah ada lagi tuan-tuan. Kita berani bercakap sebab kita ada rekod pernikahan. Kalau Selangor, kalau tak salah saya disebabkan 1929 ada rekod pernikahan tu dekat Pejabat Agama Kelang, Jabatan Agama Islam pertama di Selangor. Direkodkan dan sekarang ni dah hati-hati buka dah dipastikan. Ada tuan-tuan. Macam mana kita ada, sebab tu bila kita banyak jumpa, bila perempuan nak kahwin kita minta surat nikah mak ayah dia kan, kita kata cuba buat carian dulu. Alhamdulillah. Yang terakhir ni tuan-tuan, kalau tak salah saya, dia dapat pengesahan daripada Pejabat Agama Islam daerah mana saya tak ingat, tapi disahkan 1954 rekod mak ayah dia tu ada di Pejabat Agama berkenaan. Maknanya orang dulu pun nikahnya ikut peraturan, ada buku daftarnya. Pasal apa ini? Semua rekod-rekod ni sangat diperlukan. Minimum tuan-tuan nanti balik ada masa lapang, tuan-tuan tengoklah surat nikah yang surat nikah pula, tengok cerita Piramli, Nasib Labi-Labi yang Pak Haji Bahil nak nikah dengan perempuan siapa namanya tu lah, yang berlaku dalam cerita tu kan, yang ujungnya anak Haji Ibrahim tu kan, yang dicolek lepas tu pergi jumpa dengan Bin Tokani kan. Okey, dah ada semua tu. Okey, ada buku besar lagi kan. Okey, saksi siapa? Saya tuan.
kan arwah piramid, okay, sign. Lepas tu seorang lagi sign. Buku besar itu cara untuk record benda tu. Kan? Jadi macam mana pula kalau sampai mereka kata tak ada? Dulu nikah ada, cerai ada, rujuk ada, semua ada. Ya, dan yang terakhir tuan-tuan, saya ingat saya ini betul-betul berlaku tuan-tuan. Saya ingat saya di Sabah berenang, ini cerita betul. Dia nak kahwin, biasalah bapak dah mendengar, mak dah meninggal. Kita minta surat nikah mak. Bila kita tanya mak orang mana Sabah berenang, agak-agak nikah kat Sabah. Ya, nikah kat Sabah, yakin orang Sabah berenang. Tak apalah puan tunggu sekejap, nanti saya cubalah bantu, pokok saya boleh bantu, saya kata. Pasal emergency kan, dia pun dah datang agak berumur, kesian jugalah. Kita cuba bantulah. Kod-kod sebab kita tengok dalam bank sistem tak ada. Ya, kita dah ada pasukan semua tu, tapi ada yang kita tak ada, tak sempat masuk kan. Jadi akhirnya saya pun kontak lah kawan kita dekat pejabat agama Sabah, tolong saya bagi surat mati bapak dia je. Sebab ada nama dengan nombor IC kepentingan. Sekitar tahun berapa dia kata? Sekitar tahun 60-an kata dia. Tak apalah dia kata. Tunggu luar kejap, nanti kita boleh check kan. Kalau saya jumpa tuan-tuan, ada. Yang mengejutkan lagi tuan, surat nikah rupanya tak diambil lagi tuan. Sebab 60-an tu surat nikahnya ada lagi di pejabat agama. Tak diambil kan? Jadi menunjukkan sebenarnya ada dokumen ya? Baik. Jadi bukan nak menyusahkan, tapi ini adalah untuk kebaikan. Jadi Islam adalah agama yang mudah, bukan memudah-mudahkan. Ya? Sampai mereka Islam dipandang macam tak ada prinsip begitu. Ya, tapi kalau tuan-tuan nak tahu, kita berhubungan dengan international kan, sebahagian negara kan. Ada baru ni ada seorang daripada foreign yang ada nak kahwin ke Malaysia. Dia tengok negara mana lah tuan-tuan, tapi dia tanya, awak nak nikah kat mana? Nak nikah kat Malaysia. Malaysia. Malaysia ni di antara negara yang sangat bertegas dalam soal dokumen-dokumen pernikahan. Jadi kamu kena begini-gini. Sebab dia sampai sini. Dia kata dah tahu dah Malaysia mereka begini-gini. Ya? Kita Indonesia dekat-dekat lah. Kita Indonesia pun sama, nak nikah pun kena negara. Kalau tuan-tuan kata nak nikah poligami di Indonesia, minta maaf. Kalau tuan-tuan betul pejabat agama dia tahu poligami, tak ada kebenaran, dia orang takkan nikah kan. Kita dah sampai salah satu kantor di Indonesia. Dia cakap dia takkan nikah kan, sebab memang amanah lah seragam takkan. Kalau poligami harus mesti ada kebenaran daripada hakim. Dia tahu kalau kita daripada sana, dia nak poligami, kebenaran daripada pengadilan. Mesti ada. Sama je. Brunei sama. Singapura sama. Kan? Jadi nampak alhamdulillah mereka menghormati peraturan negara kita. Sampai mereka kita minta kalau you convert dekat Masjid Islamic Community, contoh kat UK ke mana ke, so kita minta surat pengesahan convert tersebut untuk memastikan dia itu telah Islam. Memang kita minta. Ya, tapi kalau setengah-setengah negara dia jadi nikahkan aja. Dia tak ada masalah. Macam yang kalau tak ada masalah apa, cuma tengok cerita orang Islam di Jepun. Ni kan ada dokumentari ni kan. Sampai mereka diceritakan ada di sana Islamic Community yang menguruskan hal-hal orang Islam di Jepun. Ada satu video ditunjukkan di mana ada seorang perempuan Jepun, dia suka dengan dengan lelaki yang Arab ni. Arab atau Pakistan ke kena saya tak tahu kan, tapi belah-belah sana tu. Betul dia kata sekarang setuju nak nikah. Jadi pun ditanyalah kalau nak nikah kena masuk Islam, setuju ke setuju. Dan disyahadahkan. Lepas disyahadahkan dia terus nikahkan. Dan pun ada juga begitu. Dia sampai macam itu tu. Ya, kalau tak percaya, tuan-tuan pergilah ke negara-negara yang seperti itu tuan-tuan. Kalau nak nikah boleh je nikah, tak ada masalah. Tapi balik, standby lah. Ya, okey. Baik, dalam hal ini tuan-tuan, maknanya Islam adalah agama yang mudah dan mengedepankan perkara-perkara yang menyusahkan. Firman Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan dia tidak menjadikan kamu menanggung keberatan dan susah payah dalam perkara-perkara agama. Oleh itu dibenarkan ya melihat ke tempat yang sakit yang memerlukan perubatan. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Ummu Salamah meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk berbekal. Ummu Salamah ni siapa? Isteri Nabi SAW, isteri Nabi. Lalu Nabi SAW memerintahkan Abu Taibah melakukannya. Ada riwayat dia.
Kalau tentu hadisnya hadis riwayat Muslim dalam kitab salam bab setiap penyakit ada ubatnya dan sunat berubat, hadis nombor 220. Ini soal berbekal ya. Jadi saya dalam bab ni saya selalu kalau sampai saya ingatkanlah pada tuan-tuan yang rasa-rasa ada mungkin sakit-sakit di kepala ke, rasa macam berat ke apa ke, cuba ikhtiarkan dengan berbekal. Itu je nasihat saya. Kan? Kalau orang rasa-rasa macam dah kena mula gaut ke apa, cuba ikhtiarkan dengan berbekal, insya-Allah. Ya, ikhtiarkan dengan berbekal. Kalau ustaz sakit lah, tak sakit mana pun. Tak sakit mana pun, insya-Allah. Sekarang kan moden kan. Kalau yang moden tapi menggunakan, sebab saya pernah juga tuan, moden tapi caranya ngeri, lepas sekalian buat pun tak berani buat kan. Dia dah dipump tu tuan. Kalau kita kan biasa kan pump tu kan kena pakai jarum tu kan, ketik itu kalau kena yang bahagian tu memang rasa sakit sikit lah kan. Tapi tuan pernah tuan saya buat yang bukan pakai ketik tu kan, pakai pistol jilid tu tuan. Memang kalau kena terhiris tuan memang udah darah. Saya ada pengalaman begitu tuan kan. Dan kalau balik badan sakit, belakang baju tu merah, pasal darah tu pakai ketik tak apalah ya, dengan izin Allah Ta'ala tuan kita ikhtiarkan. Beberapa kes lah kita temui, alhamdulillah sakit kepalanya kurang, migrainnya kurang, gautnya kurang, insyaAllah. Itu cara ikhtiar dengan tapi kalau tuan-tuan dah pernah buat, kalau tiba-tiba tak buat, dia akan kacau sikit ya. Sebab ketika tuan-tuan orang perempuan ada filter dia, kita tahu kan datang bulan dia menapis, darah potong keluar. Orang kita ada tuan-tuan, kita kena ingat. Dan manusia sentiasa mengeluarkan darah yang baru. Kalau kereta dengan minyak hitam, kita nak masuk minyak hitam baru, minyak hitam lama tak dikeluarkan, apa tak jahat bensin tu kan? Jadi nasihat saya, tuan-tuan cubalah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbekal, insya-Allah. Ya, buatlah tuan-tuan. Kalau saya peribadi buat cerita tu saya buat. Paling bagus 4 bulan sekali buatlah. Ya, lewat-lewat 6 bulan sekali. Kalau setahun sekali tuan-tuan buat, dia biasa buat, nanti menjadilah kepalanya paling rasa berat dan sebagainya. Ya. Saya alhamdulillah setakat ni biasa 4 bulan lebih kurang sikit nak buat. Kalau ni rasa macam begini macam tak buat lah tuan. Patutlah. Satu ketika tuan-tuan memang badannya rasa badan sakit semua, kepala merasa berat, mata nak buka rasa tak boleh tuan. Ya kan? Ada tawakal lah dapat program kuliah kat mana. Biasa bakal sini je ada tempat kawan tu kan. Pak dia dapat proper lah. Alhamdulillah tu. Balik tu. Alhamdulillah. Banyak keluar darah botol tu keluar, angin keluar. Kepala sampai kaki lah. Jadi balik sehari 2 memang sakit lah. Tapi alhamdulillah lepas tu rasa badan ringan, kepala pun okey. Itu kelebihan lah. Jadi yang itu dibenarkan. Ya. Jadi dalam hal ini, oleh itu doktor lelaki boleh mengubati pesakit wanita jika keadaan mendesak, dan tidak ada doktor wanita yang boleh mengubati. Jelas, fakta itu sangat jelas. Ya, begitu juga sebaliknya. Maknanya kalau misalkan dah tak ada doktor lelaki, ada doktor perempuan. Contoh, ya kan? Walau bagaimanapun doktor lelaki tidak boleh mengubati pesakit wanita melainkan dengan kehadiran mahram atau suami wanita itu, atau dengan kehadiran seorang wanita lain yang boleh dipercayai. Dan alhamdulillah banyak doktor hari ini ngaji, dia faham. Dan saya dah tengok depan mata tuan-tuan hal ni. Doktor alhamdulillah ada doktor lelaki tuan-tuan, dia akan awat yang dalam pesakit lakinya. Kalau masih perempuan, kadang-kadang datang ke siapa ni dengan anak lelaki, dalam jangan datang sesuatu, ataupun minimal ada nurse yang bersama dengan dia. Bagus. Ya kan? Cuma kalau ada doktor perempuan, cari doktor perempuan kan, ada doktor lelaki, tapi kadang-kadang nak tunggu yang klinik 24 jam contohnya tuan-tuan. Kita dah tak ada pilihan kan? Jadi kalau kita contohlah, kalau sebelah sini tuan-tuan, kita insya-Allah klinik 24 jam ni banyak lagi. Setengah-setengah tempat tuan-tuan klinik 24 jam tak ada tuan-tuan. Yang ada agak jauh. Jadi kalau kata contoh satu kawasan, nak pergi satu kawasan, yang ada betul kat kawasan satu tu bandar ada klinik doktor perempuan, sedangkan di kawasan tempat dia tu ada klinik tapi doktor lagi, takkan kita nak 24 jam. Sedangkan dalam keadaan baru contohnya. Ya, samalah isu yang
tuan-tuan pendengar kan, yang disebut dia kata orang lelaki hantar isteri pergi ke doktor lelaki untuk beranak, jadi hukumnya bercini-cini, oh gila kepala semua. Kan, ya? Dan sekarang ni pun doktor alhamdulillah dah faham kan. Doktor kadang-kadang pun sekarang bila berubat tuan-tuan dia pakai gam, dia pakai sarung tangan. Sebab kita dijaga auratnya. Kalau kita lelaki ni check pun dengan ada lapis ni, kalau kita terpaksa buka baju sikit pun masih lagi dalam aurat kita. So, ya, jadi Islam ni sangat cantik dan kita mengaji mereka pun faham. Sebab tu alhamdulillah tuan-tuan, yang bagusnya sekarang ni saya pujilah anak tuan-tuan. Saya tengok banyak beberapa orang doktor-doktor yang betul-betul doktor. Ya, tapi tuan-tuan, dia doktor ambil kat mana? Kat Mesir. Ya, tapi nak pergi Mesir tuan-tuan adalah beberapa doktor kita jumpa sebenarnya ramai pun sebelum pergi Mesir mengaji dibantahkan agamanya, walaupun mengaji kat Mesir ambil perubatan tapi mengaji dengan masyayikh-masyayikh, ya, sebab dia boleh cakap Arab, ya, duduk kuliah-kuliah dekat masjid-masjid, ambil sanad dan sebagainya. Nampak? Itu bezanya orang yang mengaji dengan orang tak mengaji. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang begini tuan-tuan, hantarlah anak tuan-tuan pergi mengaji, ambil perubatan, ya, di negara-negara yang muslim kan. Selain daripada soal perubatan, dia juga ada soal dakwah. Ya, tapi kalau dah tak ada terpaksa tak ada masalah. Ya, sebagai contoh tuan-tuan, jadi cinta benar bukan cinta kosong. Kalau tuan-tuan mungkin nak mungkin isteri nak salin ke, ataupun mungkin anak saudara ke, jiran ke, kan? Cuma sekarang ni banyak doktor di mana hospital ni yang doktor perempuan. Kebanyakan alhamdulillah, lagi-lagi yang private kan, alhamdulillah. Ya, tapi setengah-setengah tempat, macam ada satu tempat di kat Shah Alam ni, yang saya cerita bukan promote ya, tapi ini pengalaman saya sendiri. Ya, isteri saya bila 3 kali misalnya dekat seluruh klinik umrah, sekarang perubatan alhamdulillah yang depan stadium Shah Alam. Ya, tuan-tuan tengok ada klinik perubatan umrah lah, ya, macam hospital lah. Dulu kerja sekarang besar. Dekat situ tuan-tuan, kalau yang besar tuan-tuan, majoriti memang doktor perempuan, majoriti. Ya, kan? Tapi pernah saya sembang, kan? Doktor lelaki ada tak? Doktor lelaki ada. Tapi kalau kes-kes tertentu, memang. Sebab ada seorang doktor tu, doktor lelaki memang dia pakar bedah. Kan? Kalau misalnya kata tiba-tiba anak tu jadi songsang ke apa sebagai perlu dibedah, maka doktor ni akan ambil peranan, kan? Takkan dah kalau dah macam ini tak ada, ini kalau tak dibedah ni bersalah. Tak mau doktor lagi saudara, saya sanggup pergi ke hospital Shah Alam contohnya dulu. Kalau dah macam tu nak diusuk, betul? Jadi pada ketika itu dalam keadaan darurah tidak menjadi kesalahan, cuma adanya orang yang mahram kepada perempuan itu, suaminya ke, minimum kita kata ada orang lain, wanita yang boleh dipercayai menjadi kepada teman supaya mengelakkan fitnah. Ya, saya dah tengok sendiri rumah saya sendiri. Saya cerita pasal tengok keadaan orang rumah saya sendiri tu. Ya, jadi dalam hal-hal ini ikhtiar kita aulawiyatnya betul, carilah doktor perempuan. Kalau ketika itu memang tak ada, ketika itu dah melakukan desak, takkan kita nak tunggu. Ya, maksudnya ya. Baik, jika ada doktor beragama Islam, kita tidak boleh berubah dengan doktor yang bukan Islam. Klinik A, doktornya Islam. Klinik B, doktor bukan Islam. Tapi sebaiknya pergilah klinik A. Itu hukum pergi begitu. Tapi minta maaf cakap, Ustaz, tapi panel saya bukan klinik A, klinik B. Tu maknanya sebaik-baiknya tetap ke A juga. Tapi kata Ustaz, saya minta maaf lah, duit ke klinik faham. Kalau pergi klinik hari ni tuan-tuan sekali masuk, kalau kurang daripada RM50, itu klinik itu penuh selap gaya kecil. Ya kan? Minimum lah tuan-tuan. Asal masuk 3 ubat RM70, RM80 silap tak kena gaya. Kalau kena antibiotik, standby lah RM70-80. Standby. Ya kan? Jadi saya ikutlah kepada panel. Panel kata klinik B. Klinik B lulus ni. Apalah. Kalau itu sampai peringkat dah melibatkan soal kewangan, dia mungkin ada keterbatasan, tak ada masalah. Ini biasalah. Kadang-kadang orang bertanya, tapi kita jawablah berdasarkan ilmu dan kefahaman yang kita ada, supaya pandangan kita tidak menyusahkan orang, jadi orang stres. Ya, baik. Okay, sikit lagi tuan-tuan. Tengok ada seorang dua tu dah syahid dah.
Okeylah, ada seminit dua lagi dari Isyak. Ya. Baik, yang kedua tuan-tuan ya, yang dibenarkan iaitu ketika berjual beli, ya, iaitu apabila ada keperluan untuk mengenali wanita tersebut dan tidak ada cara lain untuk mengenali untuk dia dilihat. Contohlah cara beli tempahan lah. Saya datang, saya ni nak buat tempahan. Tempahan saya ni kek, contohnya kek. Okey, nama siapa? Aminah. Okey, minta maaf lah ya. Kalau dia pakai makeup boleh saya tengok muka sekejap tak? Kata gitu. Ya, boleh tak sebab pastikan betul mukanya ni. Jadi bila sekali lagi dia datang, kita terpaksa kalau pakai minta maaf ya, nak pastikan betul ke Cik Minah? Betul. Tapi lain macam Bitoim macam badan dia tinggi ni macam dah tu saya lah tu, saya lah tak. Tapi oleh kerana keadaan begitu, maka dibolehkan. Ataupun mungkin ada tanda-tanda yang lain. Ya? Sebab dia kata betul saya Minah. Masa dia datang, saya ni Minah. Saya ada ni kat lengan saya ni ada tanda lalat besar, kata kat sini. Sini kan tak orang. Contoh kan, masa dah tetap saya yakin orang lain ni, bukan saya tu orang lain. Takut ambil barang orang, contohnya kan. Dan saya akan kata tadi saya ada lalat dekat penggelangan sikit ni. Okey, kalau betul tunjukkan, dia tu. Betul. Contohnya lah. Jadi di situ dibenarkan. Ya. Tapi sekarang ni sistem untuk tempahan ni mudah. Datang kena ada resit. Dia datang resit betul, kita boleh bagi serah. Kalau kita rasa tak yakin, telefon dengan ordernya kalau ada isu waktu. Ya. Baik, seterusnya yang ketiga, untuk penyaksian sama ada ketika menjadi saksi atau ketika memberi keterangan kerana penyaksian tidak sempurna tanpa melihat kepada yang tertuduh dan pendakwa. Ya, dan pendakwa. Contoh kalau isu rogol, contohlah kan. Ayah akan memang dia rogol saya. Tengok terpaksa lah ya, tengok ya. Dekat situ dibenarkanlah dalam kes-kes tertentu. Ataupun kalau orang yang kalau kes-kes yang cerai, contohnya kita bagi contoh kes cerai, bila isteri minta cerai, katalah dipukul, bengkak dekat penggelangan, ada libasan yang muka kan. Jadi hakim terpaksa tengok betul ke, tengok terpaksa cakap betul. Kan bila tanya suami, betul kau pukul? Tak mengaku. Tapi saksi ada. Betul yang ada. Memang dia pukul. Saya nampak dia pukul kat lengan. Memang lengan kanan. Betul ke betul? Macam mana keadaan begini-gini? Okey, tengok. Betul. Ya. Jadi kat situ dibenarkan. InsyaAllah. Okey, yang keempat. Azan. Sorry. Azan. Terus ke azan? Azan ke? InsyaAllah. Tambah lepas azan saya sambung sikit. Ada satu poin lagi ya. Sila.
Baik, alhamdulillah kita sampai insya-Allah. Saya sambung sikit lagi dulu ya. Baik, tadi 1, 2, 3 dan yang keempat iaitu bilakah lelaki boleh melihat perempuan yang bukan mahram, mana orang yang bukan boleh kita kahwini. Yang keempat itu ketika pembelajaran, iaitu belajar atau mengajar perkara-perkara yang wajib atau yang sunat dipelajari kerana ilmu itu berfaedah daripada sudut syaraknya. Contohnya lah, ngajar budak ustaz, ngajar budak sekolah untuk ngaji bab agama, bab wudu. Kalau sekolah agama selesailah, ya kan? Kita percayalah banyaklah ustazah dia, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang setengah-setengah tempat ustaz dia cuma seorang, dialah yang mengajar hal-hal agama dalam bab wudu contohnya, kan? Jadi kalau saya kata untuk memastikanlah budak perempuan tersebut, kan, yang belajar nak wudu ni, jadi masa praktikal tu, jadi kena pastikan, okey, saya nak tengok awak ambil wudu sempurna tak sempurna, tengok betul-betul, kan. Jadi kalau saya kata ada model lah. Tapi kalau tak ada nak ustaz saya nak wudu, saya nak ustaz tengok betul tak betul. Contohnya begitu. So dah tengok wudu, ambil belajar dan sebagainya. Okey, dia tengok sini, okey, kalau wudu hukum sini, hukum sini, cuba sunatkan sini, begitu contohnya. Pasal nak memastikan wudunya itu betul. Maknanya dibolehkan. Contohlah, ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain sekarang kan mudah, ya. Boleh yang kalau ada anak murid yang lelaki, contohnya lah, ya. Jadi kalau sekata sampai mereka ilmu yang wajib, tak ada masalah, ya. Tapi kalau ilmu itu adalah ilmu yang secara umum, ya, maknanya ada guru yang perempuan, so maka lebih baik kepada perempuan saja yang memperhatikan, ya. Jika memandang dan memegang dibenarkan sebagaimana yang telah disebutkan, ya. Contohnya pergi klinik, doktornya perempuan, tapi doktor perempuan sekarang alhamdulillah kan, dia faham kan, dia pakai sarung dah, ya, tangan tak masalah lah, ya. Pandangan itu hendaklah sekadar memenuhi keperluan sahaja, ya. Doktor saya sakit, doktor saya ada luka kat sini, ada nanas sini ni, kan, jadi doktor terpaksa tengok, ya, terpaksa. Kebetulan doktor lelaki dah tak ada orang lain, terpaksa tengok, boleh terpaksa. Kalau ada orang lain tadi, dia tengok, okey, tak ada masalah, ya. Lebih tak boleh lah, cukup sekadar dia tengok, jelas, dia nampak, dia tahu, cukup, ya. Pandangan diharuskan kerana darurah dan keperluan. Darurah dan keperluan dibenarkan sekadar boleh menghilangkan kesusahan dan untuk melaksanakan matlamat, ya. Maknanya dah tengok betul penyakitnya jenis ni, dah yakin ubatnya insya-Allah ubatnya ni. Pesan. Kalau tak tengok kadang-kadang pun jadi masalah, ya, sebagai begitulah insya-Allah. So sehingga dilakukan sikit tuan, ya. Jadi bila kita dapatlah, ya, 50 minit juga lebih kurang, insya-Allah, ya, yang dapatlah kalau kita pis-pis ni dapat 6 muka surat, ya, ada lagi juga 4, ya, 4 ke 5. Jadi insya-Allah bulan depan, tahun depan, ya, tahun depan. Jadi tahun depan insya-Allah panjang umur sehat walafiat, kita istiqamah berbagi ilmu lagi. Kita akan masuk tajuk bab pembinangan, ya. Kita masuk bab pembinangan. Pembinangan ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuma kita ni sekarang banyak beradat sangat. Dan saya kata beradat tu tak salah, cuma jangan sampai melampau syariat. Itu saja. Ya, meminang itu sunnah, kan? Tapi yang jadi sunnah punah ranah ni apa tuan-tuan? Kan? Masa bertunang dah datang, kemudian ada yang sampai mereka sarung-sarungkan cincin, kan? Lepas tu yang perempuan pergi sarung cincin kat bakal suami dia pula. Itu semua tidak dibenarkan dalam Islam. Nanti kita bahaskan, ya. Sebab soal pertunangan ni ada perkara yang perlu dipandang, termasuklah realiti di hari ini bila berlaku putus tunang, hak-hak yang boleh dituntut apabila berlaku. Okey, insya-Allah kita jumpa bulan depan. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan.
kasih di atas perhatian. InsyaAllah jumpa tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.